Saban tahun, negara kita menyaksikan dan mengalami fenomena jerebu. Apa itu jerebu? Jerebu bermaksud kabut yang disertai debu yang terapung-apung di atmosfera dan menyebabkan keadaan sekeliling kelihatan kabur. Manakala kabus pula mempunyai maksud wap air seperti asap yang berada dekat muka bumi seperti yang kita lihat pada waktu pagi. Persoalannya, adakah jerebu berbahaya pada kesihatan? Apa punca berlakunya jerebu? Adakah terdapat sebab yang spesifik untuk fenomena ini? Kita akan membongkar isu jerebu yang bukan sahaja mencemarkan udara akan tetapi menjejaskan ekonomi. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, kenapa jerebu berbahaya? Astrolab akan terangkan dari sudut perubatan. Jerebu mengandungi zarah-zarah halus sekecil 2.5 mikron. Zarah kecil ini mampu menyebabkan masalah seperti penyakit jantung dan menyumbang kepada masalah pernafasan akut. Kesan buruk jangka pendek bagi pendedahan kepada jerebu termasuklah sakit mata, mata berair, hidung tersumbat dan bersin, tekak kering, sakit tekak ataupun batuk, sakit kepala pening, keletihan atau tekanan. Kita perlu memahami dua konsep mengenai jerebu, iaitu jerebu setempat dan jerebu sempadan. Jerebu sempadan kebiasaannya dikaitkan dengan faktor dari negara jiran. Dalam kes Malaysia kini, kita terjejas disebabkan oleh jerebu dari negara Indonesia. Walaupun tiada bukti konkret buat masa ini mengenai pembakaran hutan bagi peladangan sawit, akan tetapi sejarah sebelum ini membuktikan bahawa pembukaan ladang sawit menyebabkan segelintir pihak tidak bertanggungjawab membakar hutan bagi memudahkan proses tersebut. Sebanyak 243 titik panas dikesan di Indonesia berdasarkan imej satelit National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA 20 NOAA 20. Titik panas itu melibatkan 121 di Sumatera dan 122 di Kalimantan, Indonesia. Malaysia dibantu lebih daripada 50 stesen pemantauan udara bagi menyukat tahap kualiti udara di negara ini. Bacaan IPU antara 0 dan 50 dikategorikan sebagai baik dengan warna biru, 51 sehingga 100 sederhana iaitu hijau, 101 ke 200 tidak sihat, warna kuning, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan diwarnakan dengan jingga, manakala 300 ke atas bahaya dan berikut warna merah. IPU merupakan satu sistem indeks untuk melaporkan status kualiti udara di Malaysia. IPU yang dilaporkan mengikut masa yang tertentu dikira berdasarkan subindeks bagi 6 pencemar udara, iaitu sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon di permukaan, karbon monoksida, kumin pepejal di bawah saiz 10 mikron dan kumin pepejal di bawah saiz 2.5 mikron yang membentuk sistem IPU Malaysia. Ketika berlaku fenomena jerebu, jarak penglihatan tidak ditetapkan sebagaimana embun, iaitu jarak penglihatan mendata lebih 1 km manakala kabus kurang 1 km. Udara pada jerebu kelihatan sama kerana partikel kecil yang terampai dan kering. Kejadian jerebu sebenarnya berlaku kerana terdapat partikel yang berasal daripada punca semula jadi seperti habuk tanah dan pelepasan gunung berapi. Ia juga boleh berpunca daripada perbuatan manusia sendiri seperti asap dan hasil lain kerana pembakaran bahan api atau proses perindustrian dan pembakaran terbuka. Kita secara am perlu memahami bagaimana jerebu berlaku dari sudut sains. Mekanisme pembentukan jerebu bermula dengan partikel daripada punca-punca seperti yang Astrolab menyatakan tadi. Menyerap dan menyeratkan cahaya matahari. Partikel tersebut kemudiannya bercampur dengan wap air. Seterusnya udara kelihatan sama kerana partikel terampai dan kering di mana kelembapan air kurang daripada 95%. Sekaligus mengurangkan jarak penglihatan dan seterusnya menjejaskan penglihatan. Antara faktor yang mendorong penyebaran jerebu ialah perubahan tiupan angin yang menyebabkan partikel tertiup ke tempat lain. Angin kencang berterusan yang membawa partikel ini bersamanya. Keadaan cuaca yang tidak stabil kerana hujan yang berlanjutan berhari-hari serta pengurangan atau penghentian pelepasan partikel ke udara. Keadaan di Malaysia yang membantu pembentukan jerebu termasuklah iklim tropika, iaitu tempoh cuaca kering yang panjang dan atmosfera yang stabil. Sumber partikel yang banyak dari pencemaran udara baik di bandar maupun di kawasan luar bandar.
tiupan angin monsun barat daya yang perlahan mengurangkan pergerakan udara mengufuk dan udara menegak. Dalam keadaan ini, pembentukan awan tidak aktif lalu menyebabkan cuaca kering. Walau bagaimanapun, jerebu bukanlah satu keadaan yang kekal. Ia boleh hilang menerusi beberapa faktor, iaitu yang pertama, melalui pengendapan graviti. Partikel akan disingkirkan melalui beberapa proses. Partikel yang lebih berat mendap ke permukaan bumi. Yang kedua, melalui basuhan hujan. Pemeluapan wap ke atas partikel bagi membentuk titis air yang berpadu menghasilkan awan. Yang ketiga ialah cucian. Partikel akan disingkirkan melalui pelanggaran dan pelekatan dengan titis hujan yang turun ke permukaan bumi. Yang keempat, melalui golakan, iaitu proses yang membawa partikel ke paras atmosfera yang lebih tinggi untuk sebaran yang lebih berkesan. Dan yang terakhir, hujan lebat dengan tiupan angin pelbagai arah. Hujan lebat yang menyeluruh dengan arus menaik dan menurun yang kuat boleh menyingkirkan jerebu dengan berkesan. Hujan renyai yang singkat biasanya tidak berkesan menghilangkan jerebu. Kebakaran hutan dan tanah sering berlaku pada musim-musim kemarau yang panjang di pelbagai kawasan seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kebanyakan kebakaran hutan dan tanah berpunca daripada aktiviti manusia seperti pengurusan tanah untuk pembersihan tanah serta faktor tidak sengaja. Kebakaran hutan dan tanah merupakan salah satu bencana yang sering berlaku di Indonesia. Ini berlaku terutamanya setiap musim kemarau, iaitu pada bulan Ogos, September dan Oktober, serta pada musim peralihan. Kawasan hutan dan tanah di Indonesia yang berpotensi kebakaran adalah kawasan gambut seperti di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Satelit yang digunakan hari ini untuk mengesan titik panas adalah satelit NOAA, Terra Aqua Modis, yang boleh dimuat turun secara percuma. Dari segi kualiti, terdapat titik panas di mana sebahagian besar dan berkelompok boleh menunjukkan berlakunya kebakaran hutan dan tanah di sesuatu kawasan. Data ini pada masa ini adalah yang paling berkesan dan masih digunakan dalam memantau kebakaran hutan dan tanah untuk kawasan yang luas dengan cepat. Pencegahan jerebu boleh dilakukan dengan mengelakkan pembakaran secara terbuka, iaitu tidak menggunakan minyak yang mengandungi plumbum terutamanya kenderaan. Pembebasan asap dan gas dari kenderaan bermotor dan industri pembuatan telah menggalakkan kepada pembebasan bahan tersebut. Bahan pencemar terbahagi kepada jenis primer, iaitu bahan-bahan yang dikeluarkan secara terus-menerus oleh sumber-sumber yang boleh dikesan, dan jenis sekunder, bahan-bahan yang dikeluarkan hasil dari interaksi antara dua ataupun lebih bahan pencemar primer, serta mengelakkan pembukaan tanah secara terbuka bagi mengelakkan terdapat zarah-zarah terampai di atmosfera, dan juga memakai mask N95 mengikut piawaian yang ditetapkan oleh kerajaan. Secara kesimpulannya, jerebu merupakan fenomena alam yang memberi kesan yang buruk kepada manusia. Fenomena jerebu yang disebabkan oleh proses semula jadi tidaklah menyebabkan jerebu yang buruk berbanding jerebu yang disebabkan oleh aktiviti manusia. Aktiviti dari manusia seperti pembakaran, pelepasan asap dari kenderaan dan pelepasan asap dari kilang-kilang perindustrian menyebabkan fenomena jerebu ini bertambah buruk. Ini telah memberi kesan bukan sahaja kepada manusia, malah semua hidupan yang berada di muka bumi ini. Oleh itu, aktiviti seperti ini haruslah dikurangkan demi mengurangkan masalah jerebu. Sebagai manusia, kita seharusnya bijak menguruskan alam sekitar dengan bijak demi manfaat semua hidupan di muka bumi ini. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.